Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ashri kalimat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Muaz, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ashri kalimat. Muaz kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada aku 10 perkara. Seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal, orang kuat Nabi, orang harapan Nabi, yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi wakil dia ke Yaman, yang juga merupakan ahli majlis syura semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada dia dengan 10 perkara. Kata Nabi, la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw hurriqta. Nabi kata kepada Muaz, wahai Muaz, janganlah kamu syirik kepada Allah sekalipun kamu dibunuh, ataupun kamu disula, ataupun kamu dibakar oleh sesiapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syirik adalah satu pantang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik yang paling besar ialah apabila manusia itu dia sembah lain daripada Allah. Itu syirik paling besar. Apabila manusia sembah tokong, ataupun manusia sembah pokok, ataupun manusia sembah matahari, ataupun manusia sembah orang, maka semua benda ni dipanggil syirik.
dalam agama kita. Dan paling teruk syirik ini ialah apabila manusia tu mengisytiharkan dia tinggal Islam dan dia pergi ambil agama lain. Itu syirik paling besar. Orang-orang kafir Quraisy dipanggil mereka ni dengan nama musyrikun. Musyrikun maknanya orang-orang yang syirik Allah. Kerana mereka tidak mahu sembah Allah, mereka sembah yang lain daripada Allah. Syirik kerana sembah benda lain daripada Allah, itu syirik yang jarang-jarang berlaku di kalangan orang Islam. Jarang-jarang berlaku. Tapi yang dah berlaku di kalangan umat Islam ialah mereka dipaksa supaya mereka tinggal Islam dan ikut agama lain. Dengan meninggalkan Islam dan ikut agama lain, mereka jadi syirik. Benda ni ditegaskan oleh Allah dalam Quran ayat 217 suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Shadaqallahul azim. Maksudnya Allah berfirman, dia kata, dan mereka, yakni orang-orang kafir, la yazaluna yuqatilunakum, mereka kok mana pun mereka akan terus memerangi kamu. Tengok Allah kata dalam Quran ayat 217 suratul Baqarah. Allah kata, nama kata orang kafir ni kok mana pun dalam hati dia ada rasa nak musuh dengan kita orang Islam. Kok mana pun ada benda tu. Cuma tunjuk dengan dak aja. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut, tentu betul. Tentu betul. Allah kata nama kata orang kafir ni la yazaluna yuqatilunakum. Tak dapat tidak depa ni ada dalam hati depa rasa nak perang dengan kita satu hari. Hatta yaruddukum an dinikum, sehinggalah mereka dapat buat kamu berpaling daripada agama kamu. Selagi mana kita duk sembah Allah, kita kata kita Islam, maka selagi itu dia tak senang. Sampai satu peringkat kita sanggup tinggal Islam, ikut lagu macam mana dia duk buat, baru dia senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok orang Islam, saudara-saudara kita di India, kena apa dengan bangsa Hindu di sana. Satu waktu dulu, sekitar tahun 80-an hujung, kena sembelih dengan Hindu di India. Kena sembelih semata-mata kerana Islam. Di Kashmir, apa kena kepada orang Islam di sana? Dibunuh, dibakar hidup-hidup, garin mayat kena bakar dalam rumah. Apa jadi kepada saudara-saudara kita di Bosnia? Dibunuh dan dilapah hidup-hidup. Yang tikam perut bagi mati, yang duk hidup-hidup dia pegang tangan, dia lapah, koyak wak keluar, punggah keluar isi perut bagi makan anjing. Semua ni dilaporkan dalam surah Abah satu masa dulu. Apa jadi kepada umat Islam yang duduk di kawasan majoriti Kristian di Indonesia? Kita boleh dapat maklumat tentang perkara ni daripada internet. Bukan saja berita, bahkan dengan gambar-gambarnya sekali. Yang semua benda ni berlaku kerana apa? Kerana orang Islam tidak mahu tinggal Islam. Dan orang yang bukan Islam ni, sama ada nama Hindu, ataupun nama Kristian, ataupun apapun, dia nak buat supaya kita tinggal Islam, ikut agama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada benda yang duk jadi-jadi dah ni, dapat kita simpulkan bahawa kita bukan sahaja wajib mengajar orang sembahyang, kita bukan sahaja wajib mengajar orang puasa, kita bukan sahaja wajib ajar orang keluar zakat, kita bukan sahaja wajib ajar orang buat haji. Tetapi kita juga sebenarnya wajib mengajak orang, mengajak manusia supaya mewujudkan sebuah negara yang ada kuasa. Sebuah negara yang mempunyai kuasa untuk memberi perlindungan kepada orang yang sembahyang, orang yang puasa, orang yang keluar zakat dan orang yang buat haji. Kerana di India tidak ada kuasa untuk menahan orang daripada buat orang sembahyang, orang puasa, orang keluar zakat, orang haji. Inilah maka orang Islam di India kena sembelih. Kerana di Kashmir, kerana di Bosnia, kerana di Indonesia, walaupun majoriti penduduk Indonesia itu Islam, tetapi tidak ada sultan
tidak ada kuasa untuk menjaga orang Islam, maka orang Islam kena macam yang kita duk tengok pada hari ini. Maka faham kita bahawa kita kena adakan, kita kena ajak manusia supaya manusia mau mengadakan sebuah kuasa, satu kuasa yang boleh menjaga kita daripada dibuat apa sahaja oleh musuh-musuh yang tak senang dengan kita. Yang ni kena faham. Dan mengajak manusia untuk mewujudkan satu daulah Islamiah adalah wajib. Begitu. Dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ala inna rihal islami dairah faduru ma'al islam. Ala innal kitaba was sultan sayaftariqan fakunu ma'al kitab. Ala inna fikum umara ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu madza nasna' ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunu ka ashabi Isa nushiru bil manashir wa humilu ala al khushab mautatun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatih, atau kama qala, hadis riwayat At-Tabrani. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ketahuilah, Islam yang menjadi agama kamu ni sifat dia dairah, dia duk berputar. Islam yang kita kata agama kita ni dia duk berputar. Satu masa dulu zaman Nabi-Nabi mula jadi Nabi, Islam duduk pada keadaan yang cukup teruk. Sahabat kena tindas, kena bunuh, kena zalim, kena hina, kena macam-macam. Mai pada hujung pemerintahan Nabi, naik zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Islam tu ada di puncak kegemilangan. Islam berputar daripada keadaan umatnya yang kena tindas, kena zalim, kena hina, mai kepada satu keadaan umat Islam menjadi umat rojokan, menjadi umat yang menjadi contoh kepada seluruh dunia. Maka Nabi kata, ala inna rihal islami dairah, sesungguhnya Islam dia duk berkisar, dia berputar. Nabi kata, ala innal kitaba was sultan sayaftariqan. Nabi kata, aku nak habaq dekat hangpa, satu masa esok kamu akan melihat di depan mata kamu al-kitab was sultan, Quran dan juga kuasa yang memerintah, sayaftariqan, akan bercanggah. Quran suruh lagu ni, pemerintah mau lagu ni. Nabi habaq 1420 tahun dulu lah. Lama dah Nabi kata, esok ni hampa panjang umur apa jumpa benda ni. Kamu akan jumpa suasana di mana orang yang berkuasa tidak sealiran dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Dia mau kok ni, Quran mau kok ni. Fakunu ma'al kitab. Nabi kata, aku nak pesan dekat kamu semua, kalau kamu hidup zaman tu, kamu ikut Al-Kitab, kamu ikut Quran. Ala inna fikum umara. Nabi kata, ketahuilah, hampa akan jumpa satu zaman di mana pada zaman itu umara ataupun pemerintah-pemerintahnya ya'maluna li anfusihim, depa pulun buat kerja untuk depa. Pulun cari duit untuk kekayaan dia, rakyat miskin. Ma la ya'maluna lakum, mereka tidak buat kerja untuk kamu. Mereka menimbun kekayaan, mereka menimbun segala kuasa, kesenangan dan sebagainya untuk siapa? Untuk mereka. Kamu tak ada apa-apa juga. Fa in ata'tumuhum adallukum. Kalau kamu taat mereka, kamu akan disesatkan oleh mereka. Wa in asaitumuhum qatalukum. Kamu engkar mereka, kamu bantah mereka, kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Bila Nabi SAW kata begitu, qalu, sahabat tanya Nabi, madza nasna' ya Rasulullah? Sahabat kata, kalaulah panjang umur kami hidup zaman tu, madza nasna' ya Rasulullah? Apa kami kena buat ya Rasulullah?
Nabi kata, kunu ka ashabi Isa. Jadilah kamu seperti mana pengikut Nabi Isa. Nushiru bil manashir. Pengikut Nabi Isa dulu digergaji kepala dengan gergaji. Wahumilu 'alal khusya'. Ada di kalangan mereka yang disula di atas batang-batang kayu. Semata-mata kerana ikut agama Nabi Isa. Namun mereka itu, kata Nabi, mautatun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatih. Hidup dalam keadaan mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup tetapi menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal. Yang pertama pesan Nabi, kamu jangan sekali-kali syirik dengan Allah. Jangan tinggal Islam. Walaupun kamu dibunuh, walaupun kamu dibakar hidup-hidup. Yang kedua, Nabi kata, wala ta'uqqanna walidaik. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Yang kedua, jangan sekali-kali derhaka ibu bapa. Jangan. Sekalipun ibu bapa kamu itu memerintahkan kamu, suruh kamu keluar meninggalkan isteri dan anak dan juga harta benda kamu, taatlah mereka. Tuan-tuan, ibu bapa kalau sekiranya faham agama, dia tak jadi macam tu. Ibu bapa kalau dia faham agama, dia tak akan jadi sampai ke peringkat nak masuk campur bagi punah ranah rumah tangga anak-anak dia. Dia tak akan sampai ke peringkat merosakkan harta benda anak-anak dia. Maka kita sebagai anak yang beragama Islam kepada ibu bapa yang juga beragama Islam, taatlah kepada ibu bapa ini. Sekalipun ibu bapa ini memerintahkan kamu suruh tinggal isteri kamu sendiri. Kalau mak kita, bapak kita betul-betul faham agama, kalau dia suruh tinggal bini, makna ada pasal. Seperti mana pernah dilakukan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Bila pergi ziarah rumah anak dia, dia tengok kelaku bini anak dia dan sebagainya, dia tahu ini perempuan tidak baik, tidak sesuai menjadi isteri anak dia, maka dia nasihatkan. Dia pesan kepada isteri anak dia, dia kata, anak aku balik saat ni, hang bagi tahu dekat dia, suruh dia tukar tiang rumah. Bila anak balik, isteri abang, anak faham dah. Tiang rumah tak ada orang lain dah. Dia kata, hang ni ada tak kenal tangkang mana? Dia kata, pak aku yang Nabi tu tak sukakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, Nabi kata, wala tatrukanna salatan maktubah muta'ammidan. Sekali-kali jangan kamu tinggal sembahyang fardu secara sengaja. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan sekali-kali hang tinggal sembahyang fardu. Tinggal sengaja-ngaja nak tinggal. Jangan sekali-kali begitu. Tuan-tuan, sembahyang ni imaduddin, tiang agama. Tinggal sembahyang maknanya kita perban agama kita sendiri. Di dalam sebuah hadis lain diceritakan, kata Nabi SAW, tiap-tiap hari Allah buat turun malaikat. Allah buat turun malaikat, seorang di Makkah, seorang duduk di Madinah, seorang duduk di Baitul Maqdis, seorang duduk di kawasan Kubur, seorang pergi ke kawasan pasar-pasar yang menjadi tempat tumpuan manusia. Tiap-tiap malaikat yang duduk di tempat-tempat ni ada kata dia. Malaikat yang Allah buat turun di Mekah, kata dia, tiap-tiap hari malaikat duduk berseru, cuma orang tak dengar saja. Malaikat yang Allah buat turun di Mekah, dia kata, ala man taraka faraidallah qad kharaja min rahmatillah. Malaikat yang Allah tugaskan turun di Mekah tiap-tiap hari. Orang pergi Mekah, orang buat haji, orang buat umrah, orang pergi ziarah, orang turun ke Mekah, orang ni akan diseru oleh malaikat ni. Dia kata, ala man taraka faraidallah. Ketahuilah siapa yang tinggal benda-benda yang diperlukan oleh Allah, qad kharaja min rahmatillah. Sesungguhnya dia keluar daripada rahmat Allah. Benda yang diperlukan apa dia? Selain daripada rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, selain daripada tu benda fardu banyak lagi. Tutup aurat fardu. Barang siapa meninggalkan amalan tutup aurat, dia meninggalkan benda fardu. Menjaga maruah dan kehormatan diri, itu fardu, wajib kata setiap orang.
Siapa yang tidak jaga maruah, tidak jaga akhlak, tidak jaga kehormatan diri dia, dia meninggalkan benda fardu. Maka orang-orang yang tinggal benda-benda yang difardukan oleh Allah ni, qad kharaja min rahmatillah. Malaikat kata dia keluar daripada rahmat Allah. Maknanya Tuhan tak kesian ke dia dah. Malaikat yang ditugas Allah turun di Madinah Al-Munawwarah, di bumi Nabi SAW, dia kata, ala man taraka sunanin Nabi SAW faqad kharaja min syafa'atih. Ketahuilah, siapa yang tinggal sunnah Nabi SAW, sesungguhnya dia keluar daripada golongan yang akan mendapat syafaat Nabi SAW. Begitulah seterusnya. So, Nabi SAW pesan kepada Muaz yang ketiga, Nabi kata, wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Wahai Muaz, kok mana pun jangan tinggal sembahyang fardu. Tuan-tuan, bila kita dengar hadis ni, bukan kita saja, tapi anak-anak kita duduk dalam rumah kita juga, kita kena pastikan dia tak tinggal sembahyang fardu. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Nabi kata, barang siapa tinggal sembahyang fardu saja-saja tinggal, maka sesungguhnya dia terlepas daripada janji pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak ambil tahu ke dia. Itu maksud dia. Orang Islam, Allah pelihara dia. Seperti mana kita cerita di Sungai Rambai kemarin dulu. Nabi, oleh kerana dia Nabi, dia kekasih Allah, dia buat apa yang Allah suruh, Allah pelihara dia. Sampai dia nak keluar daripada rumah dia malam hijrah, orang duk kepung keliling dengan niat satu aja, niat nak bunuh dia. Tapi Nabi SAW, oleh kerana dapat pemeliharaan Allah, keluar dengan selamatnya. Orang nak jetik pun tak boleh. Tu yang dikatakan orang yang mendapat zimmatullah, mendapat zimmah Allah, mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mana-mana orang, kata Nabi SAW, saja tinggal sembahyang fardu, Allah tak peduli ke dia. Dia tidak akan dapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahyang fardu kena jaga. Yang keempat, Nabi kata dekat Muaz, wala tashrabanna khamrah fa innahu ra'su kulli fahisha. Jangan minum arak, walau setitik pun, jangan minum arak. Maka sesungguhnya, kata Nabi, arak itu ialah kepala kepada segala kejahatan. Tak usah minum, tuan-tuan. Arak ni tak usah minum. Kata dia, wa iyyaka wal ma'siyah. Jaga-jaga, janganlah kamu buat maksiat. Yang kelima, Nabi kata, wahai Muaz, jaga-jaga, jangan sekali-kali kamu buat maksiat. Fa inna bil ma'siyati halla sakhutullahi azza wa jalla. Maka sesungguhnya dengan kerana maksiat, halal murka Allah kepada kamu. Allah duk tahan ni, dia tak murka kepada orang Islam ni, orang yang beriman kepada dia ni, dia duk tahan, dia tak murka dekat kita. Sikit-sikit Allah tidak marah kita lagi. Dia lepas kita daripada balak dia lagi kerana Islam kita. Kalau ikut dia nak pelingkup, lama dah dia gulung bumi ni. Gulung lama dah. Pasal apa? Benci meluat tengok orang-orang yang dia jadikan, manusia yang dia buat, tiba-tiba derhaka dia. Kalau nak ikutnya, dah lama dah dia binasakan. Tetapi Allah tahan tak dulu kemurkaan dia ni. Pasal apa? Pasal kita masih lagi ada sebahagian daripada orang yang duduk atas dunia ni memelihara diri daripada maksiat. Tapi kalau dah semua orang tak peduli dengan maksiat, sama ada dia buat ataupun dia tak buat, tapi dia biar orang duk buat maksiat, dia tak peduli dengan maksiat, maka halal lah bala Allah, halal murka Allah turun kepada manusia. Nabi kata lagi, wa iyyaka wal firara minaz zahfi. Muaz, ingat-ingat, jaga-jaga, jangan kamu lari daripada medan perang. Kalau ditakdirkan berlaku perang sabilillah antara Islam dengan bukan Islam, jangan kamu lari. Wa in halakan nas, sekalipun semua orang dah kalah, dah binasa, dah mati, tinggal hang seorang, jangan lari. Nabi kata, wa idza asaba an-nas mautan wa anta fihim fathbut. Nabi kata lagi, wahai Muaz, kalau sekiranya kamu duduk di satu tempat, tiba-tiba tempat tu ditimpa wabak. Kamu duduk satu tempat, tiba-tiba tempat tu kena taun misalnya,
Fathbut, maka hendaklah kamu tunggu, jangan tinggal tempat tu. Kalau kita dah ditakdirkan duduk dalam kawasan keliling semua dah kena wabak, orang putih kata epidemik, wabak cukup teruk mati, bukan sikit dah. Jangan lari daripada tempat tu. Pasal apa? Pasal kalau kamu lari, kamu bawa penyakit pergi ke tempat lain. Tuan-tuan, ini berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini orang hebat, orang hebat. Kita tak baca kisah dia, kita tak kenal dia. Dia di antara right hand man Nabi, orang kanan Nabi SAW, selain daripada khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Selain daripada tu, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini nama besar. Abu Ubaidah Al-Jarrah disebut-sebut oleh ramai orang bahawa dia yang paling layak ganti Nabi SAW lepas Nabi wafat. Sampai peringkat tu. Nak boleh ke orang sebut kata dia layak ni tuan-tuan, kalau dia tak cukup kriteria, orang tak sebut. Orang tak sebut. Apabila dia disebut-sebut boleh ganti Nabi, makna dia ni satu orang yang cukup mempunyai karisma, karismatik punya orang. Tapi apabila Nabi SAW wafat, sebahagian daripada mata sahabat duk tengok ke dia, nak cadang dia. Dia tahu orang duk tengok ke dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang yang mula sekali bangkit. Dia kata, aku bai'ah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Tuan-tuan, punya tak mau jawatan sampai macam tu. Dia disebut-sebut nak ganti Nabi, nak jadi khalifah yang pertama. Ramai pun orang duk sebut kata dia layak tersebut, dan dia pun tahu. Dan orang duk tengok ke dia. Dia tak mau jawatan tu main kat dia. Dia mula sekali bangkit. Abu Ubaidah Al-Jarrah, orang yang mula sekali bangkit. Dia kata, aku mencadangkan Abu Bakar menjadi khalifah. Dan aku bai'ah dia. Aku janji taat setia kepada dia. Terus potong habis apa yang orang duk ingat nak bagi ke dia. Terus sokong dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini satu hari semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia dihantar untuk pimpin pasukan tentera ke Palestin. Dia menjadi ketua kepada pasukan tentera yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke Palestin. Bila dia sampai di sana berperang, kebetulan kena wabak taun di sana. Sebahagian besar daripada tentera yang dia pimpin mati kerana kena taun. Umar bila dengar kata wabak taun kena tentera yang pergi ke sana, terus dia hantar 2 orang pergi ke sana, bawa balik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayyidina Umar suruh orang pergi ambil Abu Ubaidah Al-Jarrah itu bawa balik, kerana ini orang penting, ini orang banyak jasa dalam Islam, kita kena jaga dia. Pergi ambil dia bawa balik. Bila sampai utusan Sayyidina Umar dekat dia, dia dah mula sakit dah kena dah taun. Dia kata apa dekat utusan ni? Dia kata, sampaikan salam aku kepada Umar Al-Khattab, bagi tahu dia aku akan mati di sini. Dia kata, tak balik dia. Pasal apa? Pasal dia sebut Nabi SAW pesan. Nabi kata, iza asaban nasa mautan wa anta fihim fathbut. Dia kata, Nabi kata, kalau ditakdirkan kamu duduk kawasan yang kena wabak, maka jangan sekali-kali kamu tinggal tempat wabak itu. Tunggu di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya Nabi pesan kepada Muaz, dia kata, wa anfiq ala iyalika min qawlik, dan belanjakanlah sedikit daripada pendapatan kamu mengikut kemampuan kamu kepada keluarga kamu. Apa yang Allah rezekikan dekat kita, jangan bakhil untuk keluarga. Jangan bakhil. Ada orang dia ada pendapatan, dia kuat sungguh, bini tak boleh rasa duit dia. Anak-anak ni catu benda hak dia nak bagi. Dengan kawan dia belanja habis-habisan. Ada orang macam ni. Maka Nabi SAW pesan kepada Muaz, wahai Muaz, apa rezeki yang Allah bagi dekat kamu, pada kadar kemampuan kamu, belanjalah untuk keluarga kamu. Dan Nabi kata, wala tarfa'anhum asaka adaban, jangan sekali-kali kamu angkat taruh rotan yang boleh diguna untuk pukul daripada keluarga kamu. Kerana pukul itu kadang-kadang menjadi adab kepada keluarga. Ada orang sampai anak ni sampai tak pernah tengok tu tak pernah punya sayang anak ni, akhirnya kasih sayang yang berlebihan itu dia spoil masa depan anak dia. Dia merosakkan masa depan anak dia. So benda tu mau ada.
Nabi kata apa? Apabila anak kamu berada pada umur 10 tahun, kalau dia tak semayang, tiap dia sikit. Tiap dalam arti kata ajak, bukan mendera. Dan kata Nabi lagi, wa akhifhum fillah, kepada anak-anak pastikanlah kita takutkan mereka dengan Allah. Ajak dia macam tu. Jangan cakap bohong. Cakap bohong, Allah letak kamu dalam neraka. Dia reti dalam kepala dia tu ada simpan satu benda, aku bohong ni bukan kerana aku takut ayah aku pukul aku, tapi aku takut murka Allah. Kita tanam benda tu dalam kepala dia. Mudah-mudahan dengan itu dia jadi anak yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan muqaddimah itu bagi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita sampai pada muka surat 37. Kita sampai pada muka surat 37. Pada malam ini insya-Allah kita masuk cerita tentang tawaf. Tuan-tuan, untuk makluman, kita dah baca bab haji ini, masih lagi berada di bawah bab tertib amalan yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Kita dah mula dulu ni dengan tertib daripada keluar rumah sampailah mengerjakan ihram. Dan dia bagi dekat kita 8 perkara. Kuliah kita mula bab haji dulu, kita tengok yang pertama, dia kata harta. Dari segi harta, pastikan harta halal. Yang kedua, cari kawan. Biarlah kawan yang boleh menasihati kita dan kita boleh nasihat dia. Yang ketiga, dia kata buat salat sunat musafir sebelum bertolak nak buat haji. Yang keempat, dia kata doa sebelum keluar daripada rumah. Dia suruh berdoa. Kemudian yang kelima, dia suruh kita baca doa naik kenderaan. Kemudian yang keenam, dia kata jangan turun daripada kenderaan kalau tidak ada keperluan. Tujuan dia apa? Dia kata tujuan nak bagi cepat sampai ke tanah suci Makkah. Terus duk menyinggah, duk turun banyak-banyak tempat. Dia kata, dan yang ketujuh, dia kata jangan berpecah daripada kumpulan. Kita ada kumpulan jemaah pergi buat haji, jangan kita pergi buat kerja bersendirian, pecah daripada jemaah. Dan yang ke-8, dia kata banyaklah bertakbir dan bertasbih sepanjang perjalanan itu. Kemudian kita dah masuk tentang adab ihram sehinggalah kita sampai ke kota Mekah. Kita dah baca dulu ni, dia kata di antara adabnya ialah yang pertama mandi sunat ihram. Kemudian sekali dengan dia terang ada berapa jenis mandi sunat sepanjang tempoh kita nak buat haji. Yang kedua, dia kata pakai pakaian ihram. Yang ketiga, dia kata salat sunat ihram sekali dengan berniat. Lepas sembahyang sunat ihram sekali dengan niat kita berihram. Kemudian kita doa ketika kita dah berada di dalam ihram. Kemudian start daripada kita mula berniat ihram, kita disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemudian kita tengok pada bulan lepas adab masuk Mekah. Nah, ini kita baca bulan lepas. Yang pertama, dia kata sebelum masuk Mekah sunat mandi sunat. Yang ni kita susah nak buat lah, kerana kita turun Jeddah terus kita main masuk ke Mekah, tak ada tempat dah dia nak berhenti bagi kita mandi dulu. Bagi orang yang ada peluang, buat. Tak ada peluang, ini sunat sahaja. Yang kedua, doa masuk Mekah. Bila nak masuk kota Mekah tu, baca doa. Dan kita dah tengok pada bulan lepas. Yang ketiga, masuk mengikut Al-Aqbah, iaitu jalan berdekatan dengan Ma'la. Ma'la ialah kawasan perkuburan. Di situlah tersimpannya jasad Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi SAW. Biasanya kenderaan akan masuk ikut jalan itu. Yang keempat, dia kata bila pertama kali nampak Kaabah, ada doa yang kita nak kena baca. Yang kelima, dia kata masuk ke dalam kompleks Masjidil Haram itu, masuk ikut Babus Salam, iaitu dulunya dikenali dengan nama pintu Bani Syaibah. Kemudian yang ketujuh, dia kata masuk saja sampai saja ke Masjidil Haram, masuk saja sampai saja ke Kaabah, terus ke Hajarul Aswad. Bila sampai di sana, sentuh dulu. Sentuh Hajarul Aswad itu, kemudian kucup dia sekali. Kemudian barulah kita mula tawaf. Dan pada malam ini insya-Allah kita sambung cerita tentang tawaf. Itu dia punya sequence dia begitu. Malam ni kita nak tengok tentang tawaf.
Muka surat 37 dia kata tawaf dan barang yang ta'aluk dengannya. Apakah benda yang berkaitan dengan tawaf ini? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Fasal yang keempat. Ini keempat daripada yang tiga tadi. Iaitu pada menyatakan tawaf. Maka apabila berkehendak seseorang memulai untuk mengerjakan tawaf, sama ada tawaf itu tawaf qudum ataupun tawaf lainnya, maka sayogialah memelihara 6 perkara. Tawaf ni dia ada macam-macam. Dia ada tawaf qudum, dia ada tawaf ifadah, tawaf rukun, dia ada tawaf sunat dan dia ada tawaf wida. Begitu. Yang dikatakan tawaf qudum ialah tawaf selamat datang. Kita mula sampai Mekah, kita tawaf. Yang kata tawaf itu 7 pusingan. Satu tak dipanggil tawaf. Komplit 7 baru panggil satu tawaf. Itu nak kena faham. Satu dia tak panggil tawaf lagi. Komplit 7 yang tu baru dia panggil sebagai tawaf. Satu tawaf dia panggil. 7 pusingan, satu tawaf. Maka masuk pusing 7 kali, itu dia panggil tawaf qudum. Tawaf selamat datang. Tak kira lah dia kata tawaf qudum ke, tawaf ifadah, tawaf rukun ke, tawaf sunat saja-saja nak ditawaf ke, ataupun tawaf wida, tawaf sebelum kita meninggalkan kota Mekah ke, tawaf syarat dia sama aja. Dia kata. Begitu. Baik, dia kata dan ada 6 perkara yang hendak kita beri perhatian. Yang pertamanya dia kata hendaklah jaga-jaga segala syarat sembahyang daripada sucinya daripada hadas besar dan hadas kecil, dan suci daripada najis pada kain dan badan dan pada tempat dan dalam keadaan menutup aurat. Tuan-tuan, jaga baik-baik tuan-tuan. Jaga baik-baik. Kalau tuan-tuan pergi tawaf, tawaf rukun lah misalnya, dalam keadaan tuan-tuan cuai. Cuai macam mana? Cuai misalnya pakaian yang tuan-tuan pakai itu kena najis, tawaf tak sah. Macam mana tuan-tuan nak balik mai ke Malaysia ni dalam keadaan tuan-tuan tak menyempurnakan tawaf dengan cara yang sah? Haji ni senang. Tapi kalau tidak berhati-hati, dia membawa akibat yang cukup melecehkan. Haji ni senang. Ada orang dia kata aku tak happy kursus haji, aku pergi dah Mekah baru ni, senang aja aku tak happy kursus haji. Allah dia faham benda ni teknikal aja. Dia kata you pergi buat umrah sekali, you balik mai dan you pergi buat haji tak ada masalah. Yang penting you pergi tengok dulu tempat ni macam mana. Mai musim haji you pergi. Cuma beza dia masa umrah orang korang, masa haji orang ramai. Oh, jangan buat lagu tu. Kok mana pun kena mengaji juga. Dia nak jadi lingkup haji kita bukan susah, senang aja. Dalam keadaan kita pakai kain ihram, selai di pinggang, selai di badan kita ni. 2 helai kita pakai kain ihram ni. Di masa kita ada di padang Arafah misalnya, kita masuk bilik ayak, buang ayak kencing, kita mercik kena kain ihram. Cukup, banyak tu cukup. Tuan-tuan tahu keadaan di padang Arafah macam mana? Bukan selesa macam bilik ayak di airport KLIA. Keadaan di padang Arafah, bilik ayak dia macam mana, dengan kita pakaian macam tu, dengan nak duduk julai turun kena lantai dan sebagainya, kita pergi duduk, kita buang ayak, sekejap lagi dia mercik ayak kencing tu kena kain ihram kita, sekejap lagi kain ihram tu lah kita guna untuk pergi tawaf rukun. Jahanam. Kita tawaf dalam keadaan pakaian kita kena najis, maka tidak sah tawaf kita. Oh, dia nak rosak senang aja. Dia nak rosak senang aja, bukan susah. Nak jadi lingkup ibadat kita ni senang aja. Maka orang yang belajar, maka dia jaga benda ni. Dia berhati-hati. Semasa dia pergi ke sana, masa dia buang air dan sebagainya, dia cukup jaga punya. Dia cukup jaga punya. Bukan semua orang yang mengaji, dia jaga. Macam kita tuan-tuan, kita pergi kerja, pakai baju, pakai seluar panjang dulu, kita pergi kerja. Kita nak masuk bilik air, buang air, macam mana keadaan kita? Oh, dengan lipat kaki seluar naik ke atas, dengan apa semua, jaga habis. Kita pastikan tidak kena najis pakaian kita ni. Pasal apa? Saat lagi masa lunch, saat lagi kita nak sembahyang zuhur, kita nak pakai baju tu. Tapi dengan jenis hak tak mengaji agama ni, hak jenis buat mudah ni, dia kata aku duk sembahyang, duk puasa, aku apa semua, aku duk buat elok dah. Dia buat mudah, dia tak gaduh mengaji agama. Dia masuk bilik ayang sambil berdiri aja dia buat. Sambil berdiri aja dia buang ayak tu, mercik nak main nak apa, dia tak nak peduli apa. Saat lagi dia pergi sembahyang lorong.
Ramai tuan-tuan hak jenis macam ini, ramai hak jenis tak tahu tentang hukum najis ni, tak tahu yang kata najis mughallazah, mutawassithah, mukhaffafah ni apa najis tu dan macam mana cara nak cuci dia tak pernah tahu, tak pernah ambil tahu dan tak berasa nak tahu. Kalau benda tu dibawa pergi sampai buat haji, dia dengan sifat halai balai dia macam ni, dengan sifat tak ambil kisah dia macam ni, sat lagi dia buat tawaf rukun, lagi dia pakai kain ihram tu, maka dengan kerana tu haji dia jadi sangkut. Ada orang selepas daripada wukuf di Arafah, dia mai di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah dia tak pergi Mina, dia terus mai Mekah. Mai di Mekah dia tawaf rukun dulu. Lepas tawaf rukun dia sa'i, kemudian dia bercukar. Maka dia tahlul awal di sana, di Mekah. Lepas tu baru dia balik mai ke Mina, baru dia melontak di Jamratul Aqabah. Hak orang hak macam ni, kalau sekiranya kain ihram dia tak bersih, sangkut dah dia. Tapi kalau orang yang daripada Arafah mai Muzdalifah, kemudian mai Mina, kemudian dia melontar Jamratul Aqabah, kemudian dia bercukur, kemudian dia tanggil pakaian ihram, dia pakai baju lain, tak apa. Pasal apa? Pasal kain dia hak kena najis, jadi dia dah salin baju lain dah. Tak apa. Tapi hak mai terus daripada Arafah mai Muzdalifah, terus mai ke Mekah untuk buat tawaf rukun dulu. Dia tawaf dalam keadaan kain ihram dia dah kena merecik dengan ayat kencing dia tadi. Maka dia tawaf dalam keadaan memakai pakaian yang tidak suci. Tawaf dia tak sah. Ini kena jaga, kena jaga. Yang ni kalau dalam Grand Prix, yang ni dia panggil kona patah. Tani kona patah. Kita duk ingat nampak jalan cantik, kita pergi tengok kona patah, tak ada, dia guling pergi ke sana. Oh, jangan duk buat pasal. Baik. So dia kata di sini, dia kata di antara syarat-syarat sebelum kita tawaf ialah yang paling asasnya, dia kata pakaian mesti suci. Dan kita mesti suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan pakaian kita mesti suci daripada najis. Sama ada pakaian ataupun badan, tak ada najis sama sekali. Dan juga hendaklah kita berada dalam keadaan menutup aurat. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Dalam keadaan menutup aurat. Dalam tak apa tu pun ada orang buat silap. Aurat laki-laki ialah pusat dan lutut. Dia pakai kain ihram bawah pada pusat. Kemudian kain hak duk sebai atas ni dia lilit ke tengkok aja. Pusat bujai duk ternyah, lepas tu dia duk tawaf. Ada tak ada hak macam ni tuan-tuan? Duk ada hak macam ni. Ada, kita nampak hak macam ni. Dia pakai kain ihram ni, hak pinggang ni dia duduk bawah pada pusat. Pusat duk ternyah lagu tu, kemudian kalau dia katuk dengan kain atas tak apa juga, kain atas dia belit di tengkok aja. Dia buat mudah, dia kira tak apa dah dia. Walhal dari segi hukumnya dia sangkut. Pasal apa? Dia dikira tidak menutup aurat. Jaga baik. Baik, kerana tawaf di Baitullahil Haram itu seperti sembahyang. Dia kata, hanya bersalahan dengan sembahyang itu pada keadaannya telah diharuskan Allah berkata-kata di dalamnya. Itu aja beza dengan sembahyang. Sembahyang tak boleh duk bercakap, dan itu punca. Masa tawaf kita boleh bercakap, baca doa dan sebagainya sambil duk tawaf tu. Begitu. Baik, maka dari mula tawaf yang diiringkan dengan sa'i itu, iaitu ittiba', yakni dijadikan tengah selendang di bawah ketiaknya yang kanan, dan disampaikan, yakni dilepaskan dua hujungnya di atas bahu yang sebelah kiri. Satu hujung lepas ke belakang dan satu hujung ke atas dada. Ittiba' dia panggil tu, hak pakai macam orang tu kata Hercules pakai Tarzan pakai tu. Nampak bahu sebelah, itu ittiba'. Tapi ada dalam satu hadis lain, Nabi SAW juga dia tertawaf dalam keadaan dia tutup dua-dua bau dia. Maka melakukan ittiba' itu sunat sahaja, bukan rukun. Setengah orang dia takut, bila dia ittiba' bau duk keluar ni dengan duk belaga dengan orang perempuan, main duk tepuk pupak-pupak, dia tak mahu, dia lemas tu dia tutup semua sekali. Itu juga tidak salah. Bahkan lebih memberi ketenangan dan ketenteraman pada jiwa dia, dia yakin tak ada orang main duk tepuk dia. Begitu. Baik. Dan habislah talbiyah apabila telah dimulai tawaf. Talbiyah yang kita mula daripada kita niat ihram tadi. Atas kapal terbang, mereka buat pengumuman para jemaah haji yang dimuliakan, kita sedang melalui kawasan miqat. Sila berniat ihram. Bagi orang yang mengerjakan haji ifrad, maka niatlah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya. Bagi orang yang mengerjakan haji tamattu', maka niatlah ihram umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Daripada mula niat tu sunat kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.
terus bertalbiyah sampai di Jeddah. Daripada Jeddah naik bas pergi ke Mekah, terus bertalbiyah. Bila sampai di Mekah, kita check in hotel, turun, kita pergi saja di Kaabah. Bila nak mula tawaf, maka tamatlah masa untuk bertalbiyah. Okey, clear. Baik, dia kata dan berbimbang dengan doa di dalam tawaf pula seperti doa yang tersebut di dalam masalah yang akan datang ini. Dia kata doa ada banyak selepas daripada ni. Masalah tawaf itu bagaimana afdalnya. Baik, yang dikatakan tawaf ni macam mana cara yang paling afdal? Yang dikatakan tawaf ini bagaimanakah cara yang paling afdal? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, yang kedua daripada 6 perkara yang sayogia dipelihara pada tawaf itu, iaitu apabila sudah selesai daripada ittiba' seperti yang tersebut itu, maka jadikanlah Baitullahil Haram itu pada sebelah kiri dan berdirilah di sisi Al-Hajarul Aswad. Biarlah berdiri itu jauh sikit daripada Hajarul Aswad ke pihak Rukun Yamani, supaya jadi Hajarul Aswad itu di depan, yang di muka orang yang nak tawaf. Ini adab yang kedua. Kita nak tawaf Kaabah yang 4 segi itu, hendaklah kita mula sekali pastikan kita berjalan dalam keadaan Kaabah duk belah kiri. Jangan duk pusing ke kanan. Kaabah duk belah kiri. Dan nak mula tu jangan pergi ambil bertentangan tepat dengan line Hajarul Aswad. Sebaliknya mulakan sebelum line Hajarul Aswad tu, start sebelum tu. Pasal apa? Biar cantik. Sekali lagi kita nak start pusingan, sekali lagi kita pergi tepuh line tu sekali pusing. Jangan start atas line tu, sebab tak akan boleh kita berdiri tepat atas line tu dengan orang duk tolak belakang ni. Tak boleh. Kita nak buat cantik, nak ambil sunat apa semua elok-elok, susah. Dengan manusia ni tak tahu apa ramai ni. Hak pergi Mekah baru balik di Tasik Gelugong ni, balik main duk cerita ustaz. Dia kata hari tu ustaz duk abang, dia kata tak nampak. Pasal tak pi lagi haji ni tak nampak. Dia kata duk dengar, cuba nak bayang, dia tak main. Dia kata Allah ustaz, pi baru ni kepala ni duk ingat yang ni hak ustaz duk abang aja ni. Dia main nak tawaf rukun tu, nak tawaf rukun. Dia kata nak turun di halaman Kaabah tu tak boleh turun. Tak boleh turun. Dia kata saya letak kaki kat dia bidah nak balik. Saya kata ni kasar pada saya lagi ni. Dia kata saya letak kaki dia bidah nak balik. Saya letak kaki dia bidah nak balik. Dia kata 4 kali Ustaz cerai dia duduk bidah. Kali keempat bidah tunggim di atas orang duk baca Quran ni. Di atas ni dia kata oh tak boleh kata macam ni. Tak boleh dia kata. Tak ada pergerakan dia. Dia jadi ada satu stream, ada satu arus yang kuat duk begitu. Kita suar kaki kat dan kita nak celah badan turun. Dia tembi kita naik ke atas. Dia kata satu lagi dia kata masa melontak Jamratul Aqabah pagi 10 tu ustaz, dia kata ya Allah saya try 3 kali masuk dia lambung keluar. Saya kata. Dia kata kasar lagi ni. Lambung keluar, dia kata terai masuk dia lambung keluar, terai masuk dia lambung keluar. Oh lari balik kemah dulu, tunggu bagi saat ni pula mai tengok orang-orang ke apa ke macam mana pula. So last kali dia kata apa, saya setuju dengan apa yang ustaz kata. Saya kata setuju tahun lah. Dia kata setuju kalau nak pergi Mekah pergi masa muda. Tahun tu saya setuju lah. Dia kata cara gagan-gagan saya, dia kata umur saya dia baru 50 awal lah. Gagan-gagan saya dia berasa setengah dah tenaga tinggal. Dia kata tak larat, dia kata tak mampu berasa nak buat ni. Pasal apa? Pasal haji ni ibadat fizikal. Selain daripada dia ibadat yang nak menguji kesabaran dan sebagainya, itu soal lain. Dia juga adalah ibadat fizikal. Tuan-tuan kena duduk di Mu'asim tu. Tahun ni ada jemaah haji Malaysia sampai kena duduk sempadan Muzdalifah. Kawah hak duduk Mu'asim ni kata dia jauh, kawah hak ni kata saya lagi jauh. Saya duduk sempadan Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah tu, berhenti untuk ambil mabit bermalam di Muzdalifah, kutip batu, lepas pada tu bah menguik sikit aja dia dah tempat kami dah. Dia kata 12 km daripada sempadan Muzdalifah nak mai ke Mina tempat melontak, 12 km. Nak pukul kaki mai, dah mai 12 km dah dengan manusia melaut macam tu. Masuk tak boleh, dia lambung keluar 3 kali lambung lepas di hospital kita. Tuan-tuan, yang ni yang kata ibadat haji. Ada juga orang yang Allah bagi kemudahan dekat dia. Dia pergi, dia tak kena ni. Semua orang duk cerita ni dia tak kena. Dia balik-balik mai dia kata ustaz Samsuri ni tembak dah. Dia kata aku pergi tak kena apa macam tu semua. Hang tak kena. Hak berapa ribu lagi nu kena. Benar ni tuan-tuan, Allah atok kita nasib lah.
Orang yang Allah hatok duduk tepi tempat melontar mina, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Keluar daripada kemah, jalan dalam 100 meter, tengok duk nampak dah tempat melontar, alhamdulillah. Nuh 12 km, tambang bayar sama. Tambang bayar sama. Jadi yang kita duk bagi tahu dalam kuliah ni apa? Kita duk bagi tahu hak susah tu. Pasal kalau kita bagi tahu kata senang semua, dia pergi jumpa susah, dia rebah terus. Maka kita habaq hal susah, biar dia expect benda ni akan jadi susah. Bila pipi sana senang, alhamdulillah, dia banyak-banyak syukur pada Allah. Cerita dia macam tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata bila sampai di sana, kita kirikan Kaabah, kemudian kita ambil lajak kita tu, kita ambil sebelum line Hajarul Aswad tu. Betul dengan bucu Hajarul Aswad tu, betul dengan bucu Hajarul Aswad sini ni, dia ada satu garisan panjang. Kita nak start tawaf mesti sebelum garisan itu. Sebelum garisan tu start tawaf, pusing. Saat lagi sampai balik ke garisan tu, baru satu pusingan. Dalam tempoh duk pusing tadi ni, jangan kita terberalih bau sampai hilang Kaabah daripada sebelah kiri kita. Kalau terberalih aja, sama ada kita kena ghostan balik, ambil tang tempat kita mula terberalih, ataupun pusingan tu kira tak pakai, kira lain ada lagi. Tuan-tuan, nak dapat 7 pusingan yang sempurna bukan senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata jaga-jaga tawaf itu hendaklah direnggangkan diri daripada Baitillahil Haram kira-kira pada 3 langkah. Kita nak tawaf ni dengan Kaabah ni jangan rapat. Setengah orang dia satu macam punya, sambil duduk pusing, sambil duduk raut dinding Kaabah tu keliling. Tak boleh. Yang afdalnya apa? Ambil jarak lebih kurang 3 langkah daripada dinding Kaabah ni. Jangan. Pasal apa? Kalau kita pergi sentuh, kita pergi pijak dan batal pusingan itu. Ambil jarak di antara kita dengan dinding Kaabah itu, kerana memeliharakan diri daripada jatuh tawaf di atas Syazarwan. Syazarwan tu keliling Kaabah tu dia ada macam apa nak kata? Dia naik ketui tinggi sikit tu. Nah, macam bendui ke apa dia panggil. Dia ada tebing di keliling Kaabah tu. Dia tak turun flat macam tu, dia turun bawah, dia ada tebing sikit. Tebing di bawah Kaabah itu dia panggil Syazarwan. Kalau kita pijak Syazarwan itu, batal pusingan itu. Pasal apa? Dia adalah sebahagian daripada binaan Kaabah. Sama juga dengan orang yang pusing Kaabah tu, di ujung sana dekat pancuran mas tu dia ada Hijr Ismail. Ada orang dia nak shortcut, dia lipat masuk ke tengah ni. Lagu ni dia punya duk lipat masuk. Dia kata aku cepat sikit habis. Lipat masuk tu tak sah pusingan. Pasal apa? Hijr Ismail itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Maka kita kena pusing di luar daripada Hijr Ismail. Kalau masuk kok ni, dia tak panggil pusing. Dia mesti kena pergi pusing kok luar sana. Begitu. Baik. Dia kata maka yang demikian itu tiada sah tawaf, kerana Syazarwan itu satu juzuk daripada Baitillah. Dan pula tawaf dengan renggang daripadanya 3 langkah itu, maka itulah yang afdal. Dia kata kita ambil jarak bagi jauh, itu afdal. Dia kata. Dan ada pun yang dikatakan Syazarwan itu ialah baki lentang dinding Baitullah. Baki lentang maksudnya tebing di bawah Baitullah itu. Kemudian daripada disampaikan yang lebih tinggi. Sebelum jumpa dinding tinggi itu dia ada sikit tebing tu dia panggil Syazarwan. Masalah dia kata doa tawaf dan masa membaca. Ni apakah doa-doa dia? Yang ni bagi orang yang dia kuat hafalan, dia nak hafal dan sebagainya, itu lebih aula, itu lebih afdal. Bagi orang yang dia payah nak hafal, tak sahlah duduk jadi sibuk dengan benda-benda ni semua yang akhirnya sampai hilang khusyuk dia di dalam tawaf. Bagi orang yang kuat, dia boleh buat. Masalah dia kata doa tawaf dan masa membacanya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang ketiga daripada 6 perkara yang sayogia dipelihara pada tawaf itu, iaitu sebelum melampaui, yakni melalui Hajarul Aswad. Pada mula tawafnya, bacalah doa ini. Sebelum kita nak sampai ke penjuru Hajarul Aswad, mula tawaf ni, mulakan dengan doa Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa sebelum kita lintas garisan berbetulan dengan Hajarul Aswad. Baca doa. Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah Tuhan Maha Besar. Begitu. Allahumma imanan bik, ya Allah,
aku beriman dengan kamu. Tuh, sebelum mula tawaf tu. Wa tasdiqan bi kitabik, ya Allah, aku membenarkan kitab Al-Quran kamu. Wa wafa'an bi ahdik, ya Allah, aku menyempurnakan dengan janji kamu. Kita duk janji dalam sembahyang kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka hari ni waktu kita dah duduk tepi Kaabah nak mula tawaf ni, wa wafa'an bi ahdik, kita nak sempurnakan janji kita. Janji hak kita duk kata sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Maka hari ni kita mai Mekah nak buat haji kerana Allah. Maka kita menyempurnakan janji kita dengan Allah, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan aku berjanji ya Allah, aku nak ikut sunnah nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak sebelum mula tawaf tu macam tu punya janji dengan Tuhan. Maka ia pun berjalan memulai tawaf itu. Maka pada mula-mula lepas melampaui Hajarul Aswad sampai kepada pintu Baitullah, maka mengucap ia akan doa ini. Ni. Tak dah tuan-tuan, ini kita baca boleh lah. Tak dah nak baca doa ni semua. Kalau kita seorang duk tawaf boleh nak baca ini semua. Dengan ribu orang duk belakang duk tolak ni, dengan Pakistan tigung kita, dengan India kerasi tengkok kita, dengan Arab duk pulah tangan kita, dengan nak baca doa ni tak ada lah. Dia duk kira nak perhabis 7. Dia jadi lagu tu. Enggak? Tak dah. Nak berdiri atas garisan Hajarul Aswad tu, nak berdiri, kemudian nak istilam, nak angkat tangan betul dengan Hajarul Aswad tu, nak angkat macam tu, kemudian nak kucup tu. Nak buat yang tu pun tak dah. Baru duk cari obat, lepas dah. Kawan tolak rayuh dah sampai ke depan. Hak tu hak sebenar. Hak ni halang kita. Jadi kita duk baca ni hak halang kita. Manalah nak tahu kot time kita pergi tu Allah dia hantar malaikat mai kepung keliling kita ke apa ke. Mana nak tahu? Enggak. Kalau nak jadi, biasanya tak jadilah. Ya, biasanya dia cempung dengan kita, dia cempung waktu itu sampai tak tahu orang tang mana, tak tahu lepas pergi duduk ada dekat makam Ibrahim. Dia jadi lagu tu. Kuat tuan-tuan ni, nak cerita tak erti, tapi kuat. Dia punya arus manusia dia cukup kuat. Cukup kuat. Penolong kanan sekolah saya hari tu ni baru balik Mekah. Dia telefon, dia tanya macam mana cikgu okey kah sana semua, macam mana Tuan Haji pergi, macam mana Tuan Haji sana semua okey kah? Dia kata alhamdulillah Ustaz. Dia kata macam mana pergi sebulan boleh cakap Arab kot. Ya dah. Oh, dia kata boleh Ustaz, boleh satu aja. Dia kata apa? Boleh apa? Tarik. Boleh tarik satu aja dia kata. Duk tang mana pun tarik dah bunyi. No, geng aduk ni minta jalan. Tarik tu makna jalan. Tarik ada kita kira duk dengar tarik jangan nak lari ya. Lari pergi betul dengan laluan dia. Bam dia langgar kita. Tarik bunyi. Dia kata yang tu satu boleh ada. Ini kata jadilah daripada tak boleh langsung. Kan? Ada hak boleh Kuwais. Boleh Kuwais. Patah aja. Kuwais, kaf waw yasin. Kuwais ni makna dia good, bagus. Dia kata antamin main dari mana? Kita kata Malaysia Kuwais. Dia kata Malaysia cong, bagus. Dia boleh Kuwais, jadilah. Kan? Duduk sini punya lama tak boleh Arab, di sana boleh dua patah jadi. Gitu. Baik. Jadi dia kata maka ia pun berjalan memulai tawaf itu. Maka pada mula-mula lepas melampaui Hajarul Aswad sampai kepada pintu Baitullah. Tadi doa tadi sebelum kita sampai garisan Hajarul Aswad. Lepas hajar garisan itu sebelum pintu Kaabah. Allah jauh mana? Jauh mana garisan Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah duk berkembang. Dia kata sebelum sampai ke pintu Kaabah tu maka ucaplah doa ni. Allahumma inna hadzal baita baituk. Wa hadzal harama haramuk. Wa hadzal amna amnuk. Wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar. Tu pula doa tu sebelum sampai pintu tu. Allah, 2 langkah aja nak kena baca doa ni. Dia kata, Allahumma inna hadzal baita baituk. Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumah kamu. Ni sampai depan pintu ni, baca yang tu. Ni depan pintu. Kita ya Allah, sesungguhnya rumah ini, Kaabah ini adalah rumah kamu. Oh, tak ada. Wa hadzal harama haramuk. Sesungguhnya tanah haram ini adalah tanah haram kamu. Wa hadzal amna amnuk, dan sesungguhnya keamanan ini keamanan kamu. Ini bukan doa amno ni. Ini tu kata doa amno lah. Wa hadzal amna amnuk, dan sesungguhnya keamanan ini adalah keamanan kamu. Begitu.
Wa hadha maqamul a'idhi bika minan nar. Dia kata, dan maqam Ibrahim ini. Ni, duk nampak maqam Ibrahim. Kita baru lepas garisan Hajarul Aswad, baru duk lalu depan pintu Kaabah. Balik kanan ke depan sana ada maqam Ibrahim. Bila kita sebut, kita sampai tentu kita baca doa, apa dia ada? Wa hadha maqamul a'idhi, dan sesungguhnya maqam ni yang doa ada ni, maqam Ibrahim ni, aku berlindung dengan Allah daripada minan nar, daripada api neraka. Dia kata begitu. Dan sayogia pada waktu menyebut lafaz maqam pada doa itu mengisyaratkan dengan matanya kepada maqam Ibrahim alaihi salam. Itu dia. Bila sebut tu sampai tang tu, wa hadza maqamul a'idhi bika minan nar, dan maqam ini, pak biji mata mau tengok maqam. Tapi masa haji betul-betul tak nampak. Kata tengok Pakistan ada situ. Tak nampak makam tu, tak nampak. Tapi dia sunatkan juga, carilah arah agak-agak makam ada belah mana, tengok, dia kata. Maka itu sunat, dia kata. Oh, susah. Orang yang dah pergi dah Mekah, dia baca balik kitab ni, oh selalu kalau nak buat tak dah ni. Tak dah, memang tak dah. Enggak, begitu. Baik, dia kata, kemudian dibaca lagi akan doa yang akan datang ni. Itu dia. Baru lepas pintu Kaabah tu ada lagi doa. Ada lagi doa. Apa pula? Allahumma inna baitaka azim wa wajhuka karim wa anta arhamur rahimin fa'a'izni minan nar wa minash shaitanir rajim wa harram lahmi wa dami 'alan nar wa aminni min ahwali yaumil qiyamah wa akfini mautatad dunya wal mu'tatad dunya wal akhirah. Itu dia. Minta yang tu pula. Di antara kita duduk di pintu Kaabah nak sampai ke penjuru yang berdekatan dengan makam Ibrahim tu, baca doa ni. Allahumma inna baitaka azim. Ya Allah, sesungguhnya rumah kamu ini rumah yang besar. Azim maksudnya besar, bukan besar rumah tu, besar dari segi kehormatan dia. Hebat. Saya dah bagi tahu dalam kuliah kita yang bila dulu, kerajaan Saudi cuba nak mengelokkan lagi bangunan Kaabah ni. Import batu marmar daripada Itali, luar negeri ke mana nak ambil wak mai batu marmar ni nak tempel di dinding Kaabah tu supaya Kaabah ni nampak lebih cantik. Tujuannya baik tak baik? Tujuannya baik, nak bagi nampak cantik lagi bangunan Kaabah ni. Depa ambil masa sebulan nak tempel batu marmar tu. Tempek jatuh. Wak mai simen yang terbaik punya dengan campuran yang macam-macam ni nak bagi lekat, tempek jatuh. Akhirnya depa bersidang, ulama-ulama yang ada di sana bersidang, depa kata nampaknya Allah tak izin kita buat kerja ni. Bangunan Kaabah itu, inna baitaka azim, sesungguhnya rumah kamu Kaabah ini azim, besar dari segi kehormatan dia. Macam mana Nabi Ibrahim buat, macam tu yang paling elok dah. Tak ada buat lagu lain dah. Yang tu yang paling elok dah. Begitu. Orang pi bukan kerana bangunan tu cantik, tapi orang pi kerana keberkatan yang ada pada dia. Maka dia memanggil semua orang Islam suruh pergi berhimpun di sana. Begitu. Wa wajhuka karim, dan wajah kamu ya Allah, wajah yang maha mulia. Wa anta arhamur rahimin, dan ya Allah kamulah Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Fa'a'izni minan nar, lindungilah aku daripada neraka. Wa minasy syaitanir rajim, lindungi aku daripada syaitan yang direjam. Wa harrim lahmi wa dami 'alan nar, haramkanlah darah aku, daging aku, tubuh badan aku daripada api neraka. Wa aminni min ahwali yaumil qiyamah, dan amankanlah aku daripada kelang kabut pada hari kiamat. Wa akfini mu'tatad dunya wal akhirah, dan sempurnakanlah kepada aku segala keperluan dunia dan akhirat. Tu doa tu. Belum lagi kita melepasi penjuru yang berikutnya. Belum lagi. Rukun Syami, penjuru Syami tak sampai lagi. Doa dah banyak tu. Kemudian mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap Alhamdulillah sehingga sampai kepada rukun Iraqi. Rukun Iraqi dulu. Dia rukun penjuru Hajarul Aswad, kemudian rukun Iraqi, kemudian rukun Syami, kemudian rukun Yamani. Begitu dia punya penjuru-penjuru. Rukun tu makna dia ruknun, makna dia penjuru. Enggak, bukan kata rukun ni serupa rukun Islam, rukun iman, tak. Rukun ni makna dia penjuru. Begitu. Baik, maka di sisinya sampai dekat dengan penjuru Iraqi, penjuru yang dekat dengan makam Ibrahim tu, sampai di sisi tu baca pula doa ni, dia kata Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki
wal kufri wal nifaqi wasyiqaqi wa su'il akhlaq wa su'il manzar fil ahli wal mali wal waladi. Itu pula doa dia. Minta, ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada syirik. Aku minta berlindung daripada kamu daripada sifat syak. Ada orang dia main syak. Dia suka duk syak adalah hati dia. Macam kita cerita di Masjid Seberang Jaya hari tu ni. Dia was-was, dia syak dalam hati, tak mahu macam tu. Wal kufri wal nifaq wasyiqaq. Dan minta jauhlah daripada kekufuran, nifaq dan juga benda-benda yang boleh merosakkan kita. Wasu'il akhlaq, minta jauh daripada akhlak yang bodoh. Minta dekat Allah bagi kita ni ada akhlak yang comel elok. Wasu'il manzar fil ahli wal mali wal walad. Minta jauh daripada pandangan yang tak elok. Sama ada terhadap keluarga ataupun harta benda dan juga kepada anak-anak. Kita tak mahu orang duk pandang kita su'il manzar, tengok kita dengan pandangan tak elok. Tengok macam mana dia boleh pakai kereta Mercedes ni. Orang duk jadi syok ke kita. Orang pandang kita tak elok. Macam mana dia boleh buat rumah elok macam ni. Dia ni duk ambil duit mana ni. Dia ni tak tahu muka rasuah apa kata. Jadi orang duk ingat tak elok ke kita tu, minta, ya Allah, minta jauh daripada yang ni semua. Minta jauh. Ada tak ada macam tu duk jadi dalam masyarakat kita? Ada. Banyak duk ada macam ni. Baik. Maka apabila sampai kepada bertentangan dengan mizah, maka ucaplah doa ni pancuran mas di atas. Kaabah, Pak Segi ni, sini Hajarul Aswad, ni pintu dia, sini makam Ibrahim, di sini Hijr Ismail. Tengah-tengah Hijr Ismail dia ada satu pancuran. Pancuk bukan pancuk pilih kita ni. Pancuk maksudnya macam pancuk orang duk menoreh getah tu. Bila getah meleleh mai dia turun ke pancuk tu, baru turun dalam pot. Pancuk tu ada di atas bumbung Kaabah. Orang panggil pancuran mas. Pancuran mas. Puak-puak kurafat ni apabila hujan aja di Mekah, ayam turun kat pancuk tu, dia pakat tidur menari gencok, kena ayam tu menari gencok. Ni puak kurafat ni. Padahal ayam tu ayam Syed Muhammad Pati di atas tu. Kan dengan kerana tidur gencok menari tu, badan dia habis semua satu badan jadi mutanajis. Jadi penuh dengan najis, nak kena pergi mandi lain pula di bilik hotel. Tapi puak ni dia ingat apa tak? Tidur gencok bawah pancuran mas. Sebenarnya si pancuran mas itu disuruh kita ni buat apa? Dia kata disuruh kita berdoa. Bila kita lintas kawasan tu, doa, Allahumma azillana tahta arshik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma asqini bi ka'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbah la azma'u ba'daha abada. Itu doa dekat pancuran mas. Allahumma azillana tahta arshik. Ya Allah, naungilah kami di bawah arasy kamu. Ini minta. Minta Allah lindung kita, Allah naungi kita di mana? Di padang mahsyar esok ni. Ya Allah, di padang mahsyar waktu semua orang panas, mintalah kami mendapat naungan arasy kamu. Yauma la zilla illa zilluk. Hari di mana tidak ada naungan, tidak ada lindung, tidak ada bayang, melainkan lindungan dan juga naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma asqini bi ka'si Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarban. Ya Allah, bagilah kami minum daripada gelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sejerit air. La azma'u ba'daha abada. Yang air tu sekali minum tak dahaga sampai bila-bila. Kita dah baca dah bab ni cerita tentang al-haud. Al-haud. Al-haud adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkesempatan di padang mahsyar itu, berkesempatan pergi minum sejerit air aja, minum sekali aja air daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la azma'u ba'daha abada. Dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Sekali aja. Sekali pergi cedok, minum sekali aja, tak dahaga dah sampai bila-bila. Maka dekat pancuran mas, bila kita duk lintas pancuran mas tu, doa macam ni, minta dekat Allah, ya Allah, esok di padang mahsyar, mintalah ada lindungan kami daripada panas matahari yang atas kepala jengkai ni. Minta, ya Allah, di padang mahsyar esok bagilah kami peluang untuk minum air daripada telaga Nabi, yang mana air tu sekali minum tak dahaga sampai bila-bila. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh ingat doa ni dalam bahasa Arab pun tak apa. Tak apa. Tapi masa duk tawaf tu, hati mau ingat. Hati mau ingat. Bila kita lintas kawasan pancuran mas tu, mau ingat dalam hati ni, di sini ada doa ni. Doa minta supaya dilindungi di padang mahsyar dan juga minta dapat minum air telaga Nabi. Minta dalam hati, dalam bahasa Melayu pun tak apa. Minta, ya Allah, bagilah dekat aku benda-benda ni. Pun tak apa dah. Pun tak apa dah. Daripada duk tawaf dengan biji mata liak, duk tengok orang begitu aja, dengan tak tahu apa lagi leceh.
Nah, begitu. Baik, dia kata dan apabila sampai kepada rukun Syami. Rukun Syami penjuru yang berikutnya. Penjuru Hajarul Aswad, penjuru Iraqi, kemudian Syami. Sampai dekat penjuru Syami, maka baca doa ini. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Azizu ya Ghafur, Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Doa ni semua orang hafal. Doa ni banyak orang ingat. Dia minta apa? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Ya Allah, bagilah dekat aku ni haji yang mabrur. Dekat rukun Syami. Minta ya Allah, bagilah dekat aku haji yang mabrur. Pasal apa? Mai pun mungkin sekali ni aja. Mai buat haji ni tak ke mungkin sekali ni aja. Kalau lepas ni nak pergi juga pun kita duk ingat nak pergi umrah lah. Haji ni nak pergi buat sekali nak buat bagi elok lah. Jadi hak haji sekali ni minta Allahumma ja'alhu hajjan mabrur. Ya Allah, bagilah haji ni jadi haji yang mabrur, haji yang baik. Wa sa'yan mashkura. Jadilah sa'i yang aku nak buat ni sa'i yang mendapat kesyukuran, yang aku mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zanban maghfura. Dan jadikanlah dosa-dosa aku dosa yang diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah menyaga aku. Kalau ditakdirkan aku menyaga, jadikanlah menyaga aku ni lan tabur, tidak mengalami kerugian. Minta doa-doa macam tu semua. Dan terus, dan apabila sampai kepada rukun Yamani, penjuru hak penghabis sebelum Hajarul Aswad. Bila sampai di rukun Yamani, maka baca pula doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa a'udzubika minal faqri wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika minal khizyi fid dunya wal akhirah. Ini doa banyak orang hafal ini. Dekat penjuru sebelum Hajarul Aswad kita baca ya Allah, a'udzubika minal kufri, aku minta berlindung daripada kekufuran. Ya Allah, wa a'udzubika minal faqri, minta berlindung daripada kefakiran miskin. Wa min azabil qabri, ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, ya Allah, minta berlindung daripada fitnah masa hidup dan fitnah sesudah mati. Masa hidup kena fitnah tuan-tuan, orang kata macam-macam. Benda yang kadang-kadang kita tak buat orang kata. Mati dah orang duk kata lagi, itu fitnah masa mati. Fitnah masa mati sampai habis anak beranak semua terpaksa menanggung aib dia. Minta jauh daripada benda-benda ni semua. Wa a'udzubika minal khizyi fid dunya wal akhirah. Dan ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada kehinaan dunia dan akhirat. Dunia pun tak mau kena hina, akhirat lebih-lebih lagi tak mau kena hina. Dan dibaca pula antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad itu akan doa ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina bi rahmatika fitnatal qabri wa azaban nar. Ayat ni ramai orang muda hafal lah. Jadi ada orang dia masa duduk sawah tu dia hak ni aja. Hak lain dia tak mau nak replah dah. Start daripada Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Habis ulang lagi Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Doa ni saja dia duk ulang. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Begitu. Baik, dan apabila sampai kepada Hijr, sampai kepada Hajarul Aswad, maka dibacalah olehmu Allahumma ighfirli bi rahmatik a'udzu bi rabbi hadzal hajar min ad-dain wal faqri wa dhiqi sadri wa azabil qabri. Minta pula ya Allah, aku minta ampunlah kepada kamu dengan rahmat kamu. Dan ya Allah, lindungilah aku bi rabbi hadzal hajar, dengan Tuhan yang empunya batu ini, Hajarul Aswad ni. Minad-dain wal faqri, daripada hutang dan juga kefakiran. Wa dhiqi sadri, dan daripada sempit dada. Wa azabil qabri, dan minta berlindung daripada azab kubur. Ini semua doa-doa dia. Maka pada ketika ini sempurnalah satu keliling. Itu baru habis satu. Dia ada 6 lagi. Maka tawaflah ia yang demikian itu 7 kali dengan membaca sekalian doa itu pada tiap-tiap kelilingnya. Habis 7 kali serupa macam kita baca tadi. Masalah tawaf dan kelakuannya yang afdal. Macam mana yang paling baik kita nak tawaf? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang keempat daripada 6 perkara yang sayogia dipelihara pada tawaf ialah sunat berlari-lari lembut dengan langkah yang pendek dan tidak derah.
hanya lebih daripada jalan yang beradat sehari-hari pada 3 keliling yang mula. Dan sunat kembali berjalan betul sebagai adat di dalam 4 keliling yang akhir. Ni pula masa tawaf tu dia kata pusingan pertama, kedua dan ketiga sunat laju sikit. Sunat jalan bagi laju sikit. Pusingan keempat, kelima, keenam dan ketujuh jalan dah duduk jalan biasa. 3 pusingan yang mula tu disunatkan berjalan bagi cepat sikit. Tak kedua dah lari macam mana lari 100 meter langgar orang tungguin terbalik. Ada puak-puak India, Pakistan dia buat ni. Dia lari dengan tangan duk kuat orang dengan apa? Allah, Nabi bukan suruh lari lagu macam mana kena hambat dengan polis tu. Nabi suruh lari agak laju daripada biasa. Agak bagi cepat sikit daripada biasa, itu sunnah. Pasal Nabi SAW tawaf 3 pusingan mula, Nabi pelaju sikit daripada 4 yang lain. Tawaf dan berhenti daripadanya. Kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kelima daripada 6 perkara yang sayogia dipelihara pada tawaf itu ialah apabila sudah selesai daripada tawaf 7 keliling, maka pergilah berhenti di multazam, iaitu di antara Hajarul Aswad dan juga pintu Baitullah, supaya minta doa di situ. Dah habis dah komplit 7 pusingan, lepas pada Hajarul Aswad sikit tu, di situ dia panggil multazam. Kedudukan dia di antara penjuru Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. In between tu, di antara tu dia panggil multazam. Pergi duduk tang tu Ustaz, dia kata kerana ialah satu tempat yang mustajab doa. Tak dapat tuan-tuan, nak pergi dapat tang tu, nak dapat tu tak boleh. Dengan ramai orang tang tu, dengan tolaknya, dengan apa, habis tengah kita pergi duduk jauh tu. Cuma ambil berbetulan dengan dia, tapi duduk jauh. Minta lah tang tu. Anggap kata itu multazam dan itu tempat mustajab doa. Mintalah apa kita nak minta. Minta, ya Allah bagilah rahsia aku kahwin dua ni tidak diketahui orang misalnya. Boleh kalau begitu? Tak salah minta yang tu. Dia minta apa-apa yang betul-betul perlu bagi kita. Dia minta orang tu. Maka dirapatkan dada kepada Baitullah dan bergantung ia di tirai Baitullah itu. Dia suruh kita tembak dada di dinding tu. Tembak macam tu, tangan angkat naik ke atas, depa naik ke atas gitu. Dan hantarkan pipi kanan ke Baitullah itu, serta depakan 2 tangan kepadanya, sebagai orang hendak mendepang akan dia dan baca doa ini. Dia suruh kita pergi tembak lagu tu, rapat gitu. Minta doa kepada Allah macam tu. Hak ada ni dia dengan lompat teriak, dengan ambil air mata sapu di Kaabah, tak kira sapu-sapu balik di muka, yang tu dia kaut lah. Hak agama suruh ni cakap ni aja. Dia pergi tokok lagi. Nak ambil ni kain apa, sapu tangan duk lap dinding Kaabah, dia teriak-teriak ambil air mata sapu di dinding, saya ambil sapu tangan lap balik, ambil taruh. Sapu tangan tu tak basuh dah tu. Dia kira mati tu buh dalam kain kapan. Merapu tu dia nak main merapu. Yang tu dia nak main merapu. Haji kita tak mau lah. Kita pergi buat ibadat haji yang menjadi kemuncak kepada ibadat yang ada dalam rukun Islam. Tiba-tiba kita cemar ibadat kita itu dengan benda-benda khurafat yang tidak ada asal usul dalam agama. Kita tak mau macam tu. Baik, kemudian baca doa, Allahumma rabbal bait al-atiq, a'tiq raqabati minan nar, wa a'izni minasy syaithanir rajim, wa a'izni min kulli su', wa qanni'ni bima razaqtani, wa barik li bima ataitani. Allahumma inna hadzal baita baituk wal 'abda 'abduk wa hadza maqamul a'idhi bika minan nar. Allahumma ja'alni min akrami wafdika 'alaik. Sudah. Doa dia, Allahumma rabbil bait al-atiq. Wahai Tuhan, ada makna dia. Artinya, wahai Tuhanku, Tuhan bagi ini rumah yang tua. Baitullahil Haram ataupun Kaabah itu disebut dengan nama Baitul Atiq. Atiq maksudnya yang tua. Masjid ataupun tempat ibadat yang paling tua atas muka bumi, Kaabah. Tak ada lagi apa agama lain apa semua pun tak ada lagi. Islam dah ada dah. Dan sebagai simbol kewujudan Islam ada Baitullahil Haram. Maka Kaabah itu dipanggil Baitul Atiq, rumah yang paling tua. Maksudnya rumah ibadat yang paling tua. Begitu. Lepaskan olehmu akan batang leherku daripada barang yang menarik aku masuk neraka. Dan lindungi akan aku daripada syaitan yang kena rejam. Dan pelihara akan daku daripada segala kejahatan.
dan jadikanlah cukup pada hatiku dengan apa-apa rezeki yang telah engkau berikan kepada aku, dan berikan daku dengan barang yang engkau beri akan daku ini, dan berkatkan akan daku dengan barang yang engkau beri akan daku ini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya ini rumah ialah rumah engkau, dan hamba ini ialah hamba engkau, dan ini makam yang aku berlindung dengan dikau daripada api neraka. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku daripada semulia-mulia orang yang datang akan diriku ke atas engkau. Itu maksud doa tadi. Kemudian sunat membanyakkan puji atas Tuhan pada tempat ini, dan selawat atas pesuruhnya Nabi Muhammad SAW, dan atas sekalian pesuruh-pesuruhnya banyak-banyak, dan minta doa sebarang yang dikehendaki hati. Kerana tempat ini tempat yang mustajab doa ni. Multazam ini tempat mustajab doa. Dan sunat membanyakkan taubat daripada segala dosa pada tempat ini, dan memperbanyakkan mengucap istighfar. Banyak orang tuan-tuan, bila dia pergi tawaf Kaabah ni, masa tu dia main macam-macam, yang duk dengar-dengar dah. Dia main gambar lama. Banyak orang macam tu. Masa dia duk tawaf Kaabah tu, gambar lama duk main, filem lama, filem yang sezaman dengan Pontianak dari Gua Musang, dia duk main balik. Gambar tu pun makan bubuk lah, dia jadi putih cerah tak cawan ke tepi ni. Gambar tu dia duk main balik tu. Gambar dulu ni bila ada kenori panggil Ghazal Pati daripada Batu Lima Stik, dia duk lompat naik atas pentas menari dengan jebung, dia duk main balik. Masa duk tawaf tu, ramai yang orang duk cerita macam tu. Dia kata tak tahu Ustaz, saya rasa macam mana. Dia kata masa saya duk tawaf tu rasa beban ni, dia duk main tekan atas batang tengkok ni masa duk tawaf tu. Masa lain tak rasa lah, masa tu rasa. Dia main balik ni. Hak gambar zaman kita agogo dulu kan, zaman duk naik Vespa ada tayar spare bulat belakang satu, dia duk main gambar-gambar ni semua, duk main balik. Dia kata air mata dia keluar merambuh. Masa duk tawaf tu air mata dia keluar merambuh. Pasal apa Ustaz saya jadi macam tu? Dia kata, kita kata dia itu tanda Allah nak bagi haji mabrur dekat kamu. Kata, itu tanda Allah nak bagi haji mabrur dekat kamu. Kamu dia mai rasa insaf, dia mai rasa bertaubat kepada Allah. Pada masa tu, itu satu petanda baik. Allah nak bagi haji mabrur dekat kamu, pelihara benda ni elok. Kita kata begitu kat dia. Takkah betul mungkin lagu tu semua. Kan Allah bagi dia rasa insaf yang amat sangat, lepas tu dia berubah. Dia jadi orang yang cukup fresh dalam nak melakukan ibadat untuk agama. Begitu. Baik, masalah sembahyang sunat tawaf. Kata Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang keenam, apabila selesai daripada pekerjaan dalam masalah itu, maka sayogialah bahawa semayang di belakang makam Ibrahim akan 2 rakaat sembahyang sunat tawaf. Dibaca pada rakaat yang pertama Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang keduanya Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Pada rakaat pertama Fatihah dengan Qul ya, pada rakaat kedua Fatihah dengan Qul huwallahu. Maka 2 rakaat ini dinamakan sunat tawaf. Dia kata selesai habis tawaf 7 pusingan, kemudian pergi dekat multazam berdoa, kemudian pergi tembak pipi dekat Kaabah minta ampun kepada Allah dan sebagainya, pergi belakang makam Ibrahim sembahyang 2 rakaat. Sembahyang itu dipanggil sembahyang sunat tawaf. Begitu. Demikianlah disunatkan oleh syarak, tiap-tiap kali seseorang itu sudah tawaf 7 keliling, maka sembahyang ia 2 rakaat. Dan jikalau dihimpunkan beberapa kali 7 keliling, kemudian sekali sembahyang, maka harus juga. Dia kata ada orang dia buat 7 pusingan, dah habis, dia buat lagi 7 pusingan, itu niat dia apa? Niat tawaf sunat pula. Tidak salah. Dia buat banyak-banyak kali, kemudian sekali pergi sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Dia tidak buat 7 pusingan sekali sembahyang, 7 pusingan sekali sembahyang pun boleh. Kalau nak buat 7, lepas itu 7, lepas itu 7, lepas itu sekali sembahyang pun boleh. Harus juga, dia kata. Dan jikalau dihimpunkan beberapa kali 7 keliling, kemudian sekali sembahyang, maka harus juga. Dan sunat pula dibaca doa ini, Allahumma yassir li al-yusra wa jannibni al-usra ila akhir. Tak baca. Itu doa yang ada. Baik. Kemudian daripada sudah membaca doa itu, maka kembalilah pula kepada Hajarul Aswad dan sapu akan dia dengan tanganmu, dan itulah penyudah tawaf. Itu dia. Tu baru cantik. Tawaf yang paling cantik kalau boleh buat. Kawan seorang duduk di Tanjung baru balik haji, dia pun cerita juga. Dia kata dia pun habis dah 7 pusingan tawaf apa semua, doa dekat multazam apa semua cantik, pergi nak semayang belakang makam Ibrahim. Oh, dia kata Ustaz saya kena. Dia kata tuan-tuan, dia kena apa?
sujud. Bangkit gelap. Dia kata awak ni jadi lagu ni gelap. Rupanya duduk dalam sentung perempuan Turki. Dia kata. Masuk sentung dalam satu pasal dah. Perempuan pula satu pasal. Turki pula satu lagi. Dia kata termasuk dalam sentung perempuan Turki. Sujud kita ni nak dapat tempat tu bukan dia senang. Nak dapat tu dapat tu kuat orang apa sikit. Allahu Akbar semayang tu nak kawah cantik dah apa semua. Dengar orang duduk lalu depan ni saya kira lah. Dah peduli kat dia bala. Kita nak buat belakang makam Ibrahim tu nak ambil sunat elok apa semua ni. Sujud dia bangkit gelap. Perempuan Turki punya sentung tu dah masuk. Tak apalah kata habuan macam-macam. Habuan macam-macam. Baik, masalah dia kata. Tawaf dan segala syaratnya yang lain daripada syarat sembahyang yang tersebut dalam masalah dahulu itu. Kata Al-Ghazali ada 5 lagi tambahan dalam bab tawaf ini. Yang pertama dia kata disempurnakan. Bilangan tawaf itu 7 keliling dengan yakin. Ni. Beza tawaf dengan sembahyang ni. Tawaf ditambah lagi 5 tambahan peraturan bagi orang yang tawaf. Dalam sembahyang tak ada benda ni. Apa dia? Yang pertama kita kena complete 7 pusingan. Dan 7 pusingan itu pula mesti dengan yakin. Maksudnya apa? Kalau kita, aku 6 ke 7 dah ni, 6 ke 7, kira 6. Kira 6 tambah lagi 1. Kalau itu nak sujud sahwi dah Ustaz? Tak ada. Kita ni dah jenis tu dah. Bila duk habak kata 3 ke 4, 3 ke 4 lagu nak sujud sahwi. Dah. Tawaf tak ada sujud sahwi. Dan ni habis tambah 1, satu ninja punya sujud. Yang tu bukan saya ajak. Yang tu orang lain ajak. Jangan pergi tuduh saya pula. Yang kedua, memulai tawaf itu daripada Hajarul Aswad. Dia start pada garitan Hajarul Aswad. Yang ketiga, menjadikan Baitullah itu sebelah kiri. Ini tambahan. Selain daripada dalam semayang tu, dia tambah yang ni. Kaabah mesti belah kiri. Hendaklah tawaf itu. Yang keempat, hendaklah tawaf itu di dalam masjid dan di luar daripada Baitullahil Haram dan di luar daripada Syazarwan. Dalam masjid, maksudnya apa? Dalam kompleks Masjidil Haram. Mesti dalam tu. Tak boleh tawaf kat luar tu. Pergi duduk pusing, lalu kat depan Hotel Hilton, lagu duduk pergi ikut Tesembah apa, tak mahu. Dia kena dalam masjid. Tapi di luar daripada bangunan Kaabah. Maknanya kalau shortcut masuk ke Hijr Ismail itu tidak sah. Itu. Di dalam kompleks masjid dan di luar daripada bangunan Kaabah. Termasuk di luar daripada Hijr Ismail. Begitu. Dan juga maka tiada sah tawaf itu di dalam Hijr dan di atas Syazarwannya kita habang tadi. Tak sah. Kita shortcut masuk ke tu jadi tak sah. Dan yang kelima, berturut-turut di antara tiap-tiap keliling yang 7 itu. Dan inilah yang muktamad pada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan ada pun yang muktamad pada kebanyakan fuqaha bahawasanya mualat maksudnya berturut-turut. Mualat ataupun berturut-turut itu sunat sahaja, bukannya wajib. So kita pegang yang ni. Di sisi fuqaha, mualat maksudnya 7 pusingan tu continue. Kita sambung tu, itu sunat, bukan wajib. Maknanya apa? Kalau 2 pusingan kita baca ayat semayang, kita pergi ambil ayat semayang, kita mai balik, mualat masih berjalan, tak terputus. Tak kata bila dah 3 rakaat, dah 4 ataupun 5 ataupun 6 pusingan dah kata baca ayat semayang. Dah 6 pusingan dah, nak dapat 6 tu pun berapa punya susah. Kata mai tam pusingan yang ke-6 baca ayat semayang. Kita keluar pergi ambil ayat semayang, adakah masuk selepas ambil ayat semayang itu kena mula balik daripada satu? Tak. Di sisi fuqaha, dia kata mualat itu sunat saja. Kalau dah sampai ke pusingan yang ke-6 batal, pergi ambil ayat semayang, mai lagi tambah 1 aja. Kerana berturut-turut tawaf itu adalah sunat saja, bukannya wajib. Begitu. Baik, dan yang lain daripada 5 itu semuanya itu sunat saja. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Dah. So kita marah pasal orang tak siap makan. Yang cuba dah. Ada yang duduk di padang Arafah tak dapat makan. Tak dapat makan. Ni pihak bau ni. Tak dapat makanan. 24 jam duduk tunggu makanan tak mai. Pasal apa? Pasal makanan yang nak bawa mai tu sangkut dengan traffic jam macam mana pun tak tahu. Lepas tu polis ni dia tunjuk suruh pergi jalan lain dan sebagainya, akhirnya makanan tak sampai. Seorang tu balik di Gelugah ni jumpa saya tangan duk ketuk mulut dulu. Kan?
Dah tahu awak nampak balik pada Mekah ni malu lebih sangat ni. Dia tak ada, bukan pasal apa. Buka-buka tak ada pegang. Buka-buka tak ada. Kata awak pasal apa? Harap tumbuk ke apa ke? Dia kata tak, makanan tak dapat. Dia kata, makanan tak dapat. Habis apa kena mengenang dengan gigi tak ada tu? Dia kata pusing. Pusing duk cari, bukan ada kedai jual makan. Pusing cari di Padang Arafah ni, cari jumpa orang bawa buah apple ni. Bagi kat saya 2 biji, dia kata. Apple muda kecil keras pun, dia kata. Makan pergi 3 puntung 4 ni. Duk kerekah apple tu, dia kata. Lapar Ustaz ni, perut kosong ni, dia kata. Hampir tak ada apa nak makan. Mereka pun tak pesan dulu, tidak boleh duk bawa biskut-biskut apa. Dia kata kita terapi, lagu kita saja pi ni tak bawa bekal apa lah. Duk abang kata nak siap makan di sana, pi tak ada makan Ustaz. Perut kosong, nak makan apa pun tak ada. Jumpa buah apple tu, dia kata kita dengan lapang, dengan gerah sekali, buh perak 3 puntung. Dia kata ni, tunjuk. Kan? Ini tuan-tuan, ujian ni cerita ni tu ada macam-macam. Tinggal lagi ada orang yang kena apa-apa balik tak cerita. Ada orang yang kena macam-macam balik cerita. Itu aja. Jadi cerita nak pergi Mekah ni, minta dekat Allah, minta Allah bagi kemudahan dekat kita. Doa mau bagi banyak, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah bagilah senang, mudah, janganlah bagi susah kat tu. Minta yang tu mau minta selalu. Sahabat yang seorang lagi pula, dia kata Ustaz, dia kata saya kira doa tu duduk di mulut saya. Daripada mula naik kapal terbang di Malaysia ni, duk minta ya Allah bagilah yassir ni, bagi mudah, wala tu'assir, jangan bagi susah, dia kata. Duk minta yang tu sampai turun di Jeddah pun minta yang tu, sampai di Mekah duk minta yang tu, sampai habis ibadat haji semua minta yang tu, sampai di Madinah pun duk doa yang tu lagi, dia kata. Jadi saya kata ada susah, alhamdulillah, dia kata tak ada susah langsung. Ada juga, kan? Habuan lah, itu kita kata habuan masing-masing. Kan? Jadi ibadat haji ni dia last ibadat yang penghujung dalam rukun Islam. Setelah kita cantik dah dari segi mengucap kalimah syahadah, semayang kita cantik, puasa kita dah elok sempurna, zakat kita buat keluar elok, kita dah buat semua cantik dah. Ibadat haji ni last sekali. Ibadat yang merangkumi semua sekali. Yang merangkumi semua sekali, dari segi ketundukan hati, dari segi menjaga diri, seperti mana jaga diri dalam semayang, dari segi korban harta, tambang nak pergi dan sebagainya, dari segi menahan diri daripada nafsu yang tak elok dan sebagainya, macam mana orang puasa, semua sekali ada dalam ibadat haji. Kalau Allah bagi kat kita mudah, maka itu anugerah Allah untuk kita, dan mudah-mudahan kemudahan itu menjadikan haji kita itu haji yang mabrur. Kan? Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa